Dah lebih. Okey, potong sikit belakang. Itu operator, dia tunggu pegang mouse dia. Dia semua orang ajar dia. Potong semua ajar dia, depan ajar dia, cut ajar dia. Dia tak ada feel, tak ada perasaan. Dia robot. Orang kat sebelah lah. Play. Okey, play and cut. Okey, cut kat sini. Lepas tu, play lagi and okey, kat sini masuk tag. There. So, itu operator. Operator ni orang lain memberi arahan kepada dia. Dia tak ada kreatif. Kreatif dia tak ada. Dia kosong. Dia kosong. Lepas tu, yang kedua, kata. Dia cincang aja. Lalu je video tu, pop, dia potong. Lalu video tu, kadang-kadang dia shock sikit kot. Lama je. Cut, dia bubuh. Maksud dia tak ada feel. Nak jadi editor ni, nak jadi penyunting ni, nak jadi bermain dengan editing ni, kita kena ada feel. Tapi bukan kata ni, janji apa lalu, tak bubuh. Panjang minit, letak. Bila tanya, dah siap belum? Dah. Bila kita preview, panjang pun ada, pendek pun ada. That is a kata. Bila editor ni dia macam ada mood. Kita tengok bahan dulu. Okay. Then kita masuk. Cikgu suka ingat, kejap lagi cikgu ajar dalam gunakan software. Bila kita play the music, kita cari music. Music yang macam mana kita nak. Macam mana kita nak music yang ada beat, ada bar. Okay, dalam kelas editing nanti cikgu ajar macam mana nak cari music yang bar dia berapa, beat dia berapa. Music yang rancak untuk depan dia macam mana. Lepas tu kita nak potongkan music tu, baru kita dah dapat. Okay, baru kita start dengan bila pergerakan berbunyi. Maknanya shu tu daripada kecil boleh jadi ke besar. 1, 2 and shu. Keluar. Jangan apa dia tunjuk tadi? Tak boleh kan? That's why kita kena ada time untuk audience tu menonton. Kita kena ada time, ada masa yang kita berhenti untuk penonton tu dia nampak dengan jelas. Kecuali kita nak logo tu tu memang tak nak, sebab kita nak transition. Itu lain. Right? So maksudnya editor ni dia boleh edit. Bila dia set otak nak edit video montage. Bila edit video montage, selalunya mesti laju. Video montage tak ada yang jenis satu video, dua video, tiga video. Montage apa macam tu? Itu bukan montage, itu video untuk tidur. Itu untuk lena. Montage ni 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. Dah. Ini yang dipanggil video montage. Kalau video montage pun dah melo dah lena dah, bukan montage tu. Itu video untuk stres. Alright, so maknanya banyak kita dah mula dah start bermain dengan editing ni sebenarnya. Software tak ada isu, cikgu tak petikai about software, cikgu dah mula touch about editing. Dan cikgu nak tanya satu soalan. Apa perbezaan picture film, wayang gambar dan drama TV? Apa perbezaannya? Picture film, wayang di panggung dengan drama TV. Okey, apa tu? Boleh dengar? Siapa? Kualiti gambar. Okey, good. Lagi? Boleh type, tak ada masalah. Right, no problem. Kalau katakan apa perbezaan? Dua filem mostly 24 frame, okey? Tak ada kisah, betul. Lagi? Peralatan shooting. Lagi?
Berapa jangka masa sesuai untuk proses buat satu video? Okey, sekarang ni right. So apa perbezaan? Cuba perasan tak? Kalau kita menonton filem di panggung dengan kita menonton drama di rumah dekat TV. Rasa ni. Ya. Dekat pasal filem. Okey. Kalau yang untuk TV tu kita juga memang ada buat untuk editing tu siap, dia akan jadi ready di video lah. Betul? Okey, tak apa. Betul tak betul, jangan takut. Jangan takut. Dalam kelas cikgu ni 5 hari jangan takut. Jangan rasa salah, tak apa. Okey. Alright. Okey. Soal peralatan, soal apa semua very subjektif. Hari ini orang syuting filem menggunakan video. Hari ini orang syuting filem, kalau filem betul-betul dia menggunakan 24 frame, betul filem. Sebab dia ada sprocket. Tetapi hari ini orang syuting filem menggunakan red cam yang record dalam hard disk. So dia dah boleh record 60 frame per second. Maksud dulu editing filem kita pakai steam bed. Kita ada mesin, ada 2 filem, kita akan play. Betul, kita cut. Tetapi hari ini orang semua dah edit dengan Final Cut, dengan Adobe Premiere. Lepas tu dari segi jawapan tadi, dari segi sound system dia. Yes. Dolby, stereo, mono stereo, surround. Right. There. Apa beza dia dengan drama? Okey lah, simple je lah. Bila kita shooting untuk filem, kita banyak buat editing untuk filem. Filem banyak long shot. Cinematic dia luas sebab filem skrin dia besar. Ini ramai tak faham, tak perasan sebenarnya. Tapi drama skrin kita kecil. Kalau kita buat semua long shot macam filem, kita tak nampak di ujung tu. Mood dia tak timbul. Sebab tu banyak drama dia banyak main close up dengan medium shot. Cuba balik nanti cari filem, menonton dan tengok drama. Drama ni simple saja. Dia buat master besar, lepas tu dia close up, and master balik, habis satu babak. Tetapi kalau filem dia buat master shot yang besar, mood daripada besar, turun, track, kereta masuk, berjalan, dah masuk warung, nampak, baru bercakap. Sebab dia menunjukkan geografi dia yang luas. Sebab skrin dia besar. Sebab tu kalau editor filem dengan editor drama berbeza sedikit kat situ. Alright. So kalau kita tengok dari segi, okey, ambil satu pembelajaran yang paling mudah, iaitu filem Hindustani. Filem Hindustani dia skop dia besar, nampak? Lama shot dia. Dia jarang buat close up. Kalau drama, sebenarnya lepas ni bila cikgu ajar nanti, cikgu akan tunjuk juga macam mana drama tu cutting point. Bila dah tengok masalah. Tahu kenapa masalah? Lepas ni dah tak boleh tengok drama sebab dah tahu dah close up, lepas tu close up, lepas tu close up, lepas tu close up, lepas tu reverse balik, lepas tu bangun, lepas tu duduk balik, close up. Nak bangun, bila dia nak keluar je mesti wide. Itulah drama. Sebab drama ni telah disusunkan benda macam tu. Skrin kita kecil, that's why dia kena banyak close up. Alright, okay. Dan yang ada juga yang bercakap pasal shoot dengan filem tadi. Okay. Zaman hari ni kita shoot dengan red cam, konsep hard disk, dan kita balik edit menggunakan editing software. Bila dah siap, buat editing semua dah siap,
Dah hantar buat color grading, dah siap, baru kita buat kini transfer pula daripada hard disk tadi ke filem. Dan hantar panggung wayang adalah filem. Barulah balik pasal 24 frame per second apa semua tadi. Tapi waktu shooting dah pakai hard disk, tak ada dah. Dia orang dah start pakai 50 frame, 60 frame. Okay? Right. Cikgu, Ya. nak tanya apa beza H264 tu? H264. Format. Format tu kalau macam dulu dia orang guna H264 atau ada lain tu? Tak ada. Kan H265 pun ada dah. Okey, zaman dulu tak ada H264. Tak ada pun kaitan dengan H264. H264 ni adalah player. H264 ni adalah player. Pernah dengar tentang MPEG 2? Pernah dengar tentang MPEG 1? Pernah dengar MPEG 1 ni MPEG saja, dia tak tulis MPEG 1. Dia MPEG MPEG adalah MPEG 1. Itu adalah VCD. MPEG 2 adalah DVD. Lepas saja habis zaman MPEG, dia keluar player-player lain, format-format lain. Dia keluar Blu-ray. Lepas tu dia dah start keluar lagi format-format untuk media player punya playback. Lepas tu dia keluar lagi VLC punya untuk playback. Bila H264 ni sebenarnya zaman ini, bitrate dia, kelajuan dia, semua bila dia save dengan H264, semua player VLC boleh play. Video media player boleh play. So semua tu. So H264 ni sama dengan MOV. Sebab kelajuan dia. So H265 pun dah ada sekarang ni. Tak apa, kita jangan kisah yang tu. Sebab tu saya kata tadi banyak daripada zaman VCD, zaman DVD, zaman Blu-ray, zaman LD. So besar punya disk, dia punya piring hitam. So maksud dia dah nampak tak apa. So hari ni kita dah pergi ke arah zaman editing yang menggunakan hard disk. Tinggalkan zaman Cikgu Syarif pada tahun 90-an dulu. Dah tak ada lagi dah zaman tape. Dah tak ada lagi dah kita hantar tape ke TV session. Sekarang ni kita just bila dah siap, kita dah save dalam hard disk, kita akan bagi dengan hard disk ke TV session. Dia orang digitizekan balik dalam sistem dia orang, baru dia masuk grading, then standby go to the VT untuk playback. Untuk dia panggil VT live, VT playback. Alright. Okay, good. So panjang so ya. Kita pakai tape dengan VCD kan. Sekarang ni kita simpan dalam hard disk. Tapi berapa lama kita boleh simpan dalam hard disk? Sebab sekarang ni dalam hard disk mungkin kita hantar dalam lama-lama simpan pun ada masalah juga kan. Macam bila sikit semua tu mungkin kita boleh simpan lagi atau macam mana lah. Okay, good. Pergi sebelah ambil tape sekejap. Kat sebelah tape dengan filem. Kat sebelah ada. Alright, okay. Soalan dia, Cik Zul, teknologi bila makin maju, dia makin membunuh. Ini Cikgu Syarif dah bercakap dah dalam seminar teknologi update yang lepas-lepas. Cikgu Syarif ni daripada zaman batu dulu sampai ke zaman IR 4.0. Memang pelik lah ni. Dia, Tuan Renan, dia ni gila sikit. Sebab saya ni daripada zaman typewriter. So daripada zaman typewriter hinggalah kepada zaman hari ni IR 4.0. So banyak benda yang kita boleh menggunakan teknologi-teknologi yang saya dah lalui. Alright. Okey, di sini sebenarnya soalan dia tadi, bila kita dah bermain dengan teknologi zaman tape, main dengan zaman DVD, zaman simpan pakai hard disk. Okey, good. So soalan dia ialah bila kita bermain dengan zaman DVD dulu. Ini berlaku dah hari ni. Iaitu yang bahan video yang kita save dalam DVD dulu
Hari ni kita nak playback balik, tak boleh main. Kenapa? Kenapa DVD yang tahun 90-an dulu hari ni dah tak boleh dah. Masuk komputer, komputer tendang balik, tekung keluar. Kenapa? Alright, ini dipanggil format, dipanggil bit rate. Kelajuan. Dulu DVD kita kelaju dia 800 MB per second saja. 1000 tu dah paling tinggi. Hari ini dah pergi ke 3000. Bila 3000, zaman dulu kita rekodkan dia dengan kelajuan 800 MB per second. So bila dia masuk dalam hari ni punya read, kelajuan dia laju, dia akan kata no disk. Faham tak maksud dia sekarang? Dia akan baca no disk, kecuali balik ke dalam store, pergi selongkar balik CD-ROM yang lama dulu, ambil CD-ROM tu bawa keluar, pasang di komputer kalau boleh, barulah play dengan CD-ROM itu. Okay. Alright, so dekat tangan cikgu ni ada filem. Okay, dekat tangan cikgu ni ada filem, right? Dan negatif. Ni adalah negatif filem, nak tengok filem. Biar walaupun tak boleh berpegang, kalau datang studio boleh pegang, seronok. So cikgu dah buka filem. Okey, inilah nama dia filem. Filem ni dah overexpose. Daripada negatif dah jadi overexpose, right? So maksudnya dah overexpose, dah detail. Right? So dah jadi positif. So dia dah habis filem. So ini filem zaman dulu bila buat editing, seronok kita boleh pegang filem. Nampak kita pegang, seronok. Kan best, boleh pegang material. Hari ni apa kita pegang? Kita boleh pegang mouse sahaja. Zaman dulu cikgu sendiri pakai cutter, masuk dalam steam bed, kita pusing, pasang, pusing, masuk, right? And then bila kita potong, dah potong, kita letak kat sini, right? Bila kita dah potong, letak kat sini, dan kita jalan lagi. Ini untuk insert. Zaman dulu Cik Anan nak insert filem kena letak gantung kat sini. Lepas tu pula dah kerja sepanjang malam, bolehkah dia melekat kat sini? Dia pun terjatuh. Bila terjatuh dah ambil semua yang lebih potong masuk dalam bakul. Bayangkan nak cari balik lebih kurang 3 kaki filem ini. Insert nama dia. Barulah kena tengok satu-satu. Tengok lagi satu. Tak ada, cari lagi satu. Kadang-kadang 4 jam duk cari insert ni balik. Inilah dia, right. So ni zaman Cikgu Syarif buat kerja editing dulu. Adalah 1-2 filem yang saya dah edit. Right. So jadi hari ni kita tak mengasah dah. Lepas tu kita akan pergi kepada zaman yang update sedikit. Kita dah pergi kepada zaman tape. Dah, sini tape pula. Ni tape. Kita pernah tengok tape, zaman tape. Mini DV. There is DVC Pro. Ni zaman tape. Ada lagi tape beta. So maksud dia, inilah zaman tape yang kita boleh pegang material. Right, kita boleh pegang material kita, seronok. Siapa kata tak seronok? Zaman dulu boleh pegang material, boleh tengok tape, nampak? Tetapi bila jadi fungus kat dalam ni, boleh buat sayur manis lah tu. Dah jadi fungus kat dalam ni. Sebab tu kena simpan yang betul. Kos yang tinggi. Bayangkan, satu tape lah 180 minit, harga lebih kurang RM60 sekeping. Tapi hari ni tak ada masalah dah. Sebab kita beli SD card satu, dah kita record. Lepas tu kita just play, download, record. Download, record. Tape ni habis. Sekali, 2 kali ataupun 3 kali, dah. Tak boleh digunakan lagi dah. Faham dah sekarang kan? So, bought the tape. Tape banyak. Right. Lepas tu, bila teknologi nak makin bunuh, kita dah tape pun dah tak guna. Player dah tak ada lagi dah. Lepas tu kita bermain dengan DVD, CD-ROM. CD-ROM pun tak ada. Laptop pun dah tak ada CD-ROM lagi dah. Maka kita bermula bermain dengan external hard disk.
Bila kita dah main dengan external hard disk, kehidupan kita, produk kita, and kita dah sentiasa akan berada dalam paras nyawa ikan tu dah. Sebab kalau seandainya dia akan block ataupun seandainya dia memang degum, dia bagi corrupted, right? So kita macam ni dah sekecil dah. Bayangkan daripada zaman filem besar ni, ini filem kalau besar ni hanya boleh dalam 2 minit atau 3 minit saja lebih kurang lah. Satu can tu 4 minit. 400 kaki. So 400 kaki lebih kurang dalam 3, 4, 5 minit lah. Ni. Ini 1 tera berjam-jam. Tapi kalau seandainya habis. Tapi filem masih bagus. Masih boleh guna. Masih boleh buat editing. Ada. Sebab tu filem sampai hari ni dia tak habis, tak mati. Sebagai editor ni, filem ni sampai bila-bila pun saya rasa, cikgu rasa filem ni wajib dan akan dikekalkan. Dan kualiti the best di dalam editing, kualiti the best dalam kerja-kerja editing adalah filem. Filem adalah the best quality dalam penyiaran. So tak ada lagi dah peralatan lain yang selamat dan the best. Sebab tu kalau kita lihat dari segi archive, right, archive yang simpan dekat kita punya filem negara, dekat archive negara. So kita telah disimpan dalam bentuk filem dan dijadikan mikrofilm. Pernah dengar tak mikrofilm? Maklumat data yang sekecil-kecil tu telah dikecilkan. Nak melihat dia kena tengok dengan apa mikroskop. Dengan elager dia. Sebab tu filem ini kekal sampai hari ni. Walaupun teknologi lain dah bertukar, teknologi tape dah bertukar, teknologi hard disk yang makin datang, tetapi dari segi filem dan mikrofilm takkan boleh habis. Alright, okay? Right, so ada soalan? Macam mana? Ni nak buat main editing ni kena faham juga sikit-sikit. Okay, right, ada soalan yang lain? Siapa ada soalan lagi? Tak ada? Right, okay, good. So, boleh, silakan. Kalau kita simpan dekat server, footage kita simpan dekat server, kemudian kita hantar kepada pihak lain, adakah kualiti itu akan sama ataupun akan berubah? Okey, simple aja. Zaman dulu tape A ditransfer kepada klien untuk tape B. So maksud dia convert daripada A ke B. Dia pindah maklumat A 90%, kualiti dia hantar dekat B hanya tinggal 75%. Ni zaman analog. Bila zaman digital ni pula, kita dah masuk kepada era digital. Bila menggunakan teknologi digital binari, percentage untuk drop adalah kurang. Kecuali kita tukar format. Tapi seandainya kalau kita soalan tadi, kita dalam server kita. Dalam server kita dah siap bahan ataupun shooting ataupun bahan dah editing, kita copy. Copy tu bermaksudnya kita ambil 100% format dia, kita size dia, dan kita bagi kepada klien. So maksud dia bukan dari segi drop. Kalau kecuali kita tukar tukar format, baru dia drop. Tetapi dia tidak boleh juga dikatakan 100%. Sebab bila kita membuat alihan, percentage untuk dia drop bergantung juga kepada device-device seperti external hard disk, right, ataupun pen drive. Jadi banyak lagi teknologi drop kat situ. Right. So seperti kalau zaman dahulu pernah dengar tentang NTSC ataupun PAL, Phase Alternate Line.
pernah dengar? Kalau tak pernah tak apa, asalkan dengar perkataan NTSC ataupun PAL. PAL ni PAL. PAL digunakan di Asia. NTSC di Europe. Sebab tu bila produk di video daripada Europe nak hantar ke Malaysia, dia menggunakan format NTSC. Dan hari ni telah ditukar PAL dan NTSC, tahu jadi apa? Jadi I, interlace ataupun P, progresif. Pernah jumpa tak? Di belakang video kita ada perkataan 1080I, 1080P. Pernah jumpa benda tu? Okey, so belakang video ada 1080I. Right, sorry, I huruf kecil. Okey, ada pernah tak jumpa ni? Ataupun dia tulis 1080P. Dua benda yang pernah cikgu sebut tadi, iaitu NTSC dengan PAL dan I interlace dengan progresif. So, dua benda yang perlu tahu. Jangan salah tarik. Apa yang kita nak pakai ni cikgu? Ni soalan dia. Apa yang kita nak pakai? Dua-dua boleh digunakan di Malaysia. Dua-dua boleh digunakan di Malaysia, tetapi yang ramai digunakan di Malaysia adalah P. Sebab apa? Nanti player yang you all guna tu, kat sini player, kalau salah apa kita panggil, salah format, dia tak nak play. Okay. So right, good. Sikit-sikit jangan terlalu banyak. Cikgu tak nak bebankan sangat technically, tapi tak boleh juga. Sebab nanti bila dah siap video, save. Kenapa cikgu, dia orang cakap saya punya video tak boleh playback lah. Apa pula? So ini ramai yang berlaku. Sebab yang tukang playback tu dia tak kisah. Janji bahan video tu sampai, dia pun tekan, dia play dah. Dia tak kisah dah I ke, dia tak kisah P ke. Walaupun dekat player dia boleh tukar I jadikan P ataupun P jadikan I. Sebab hari ni kita dah ada format dia panggil 3G. Ni format 3G ni pun satu isu juga ni. Ada yang faham, ada yang tak faham kan? 3G. Alright. Okay, good. So, bila kita dah go to the editing, ada soalan lagi tak? Wih. Cikgu patut break juga. Tak break juga. Masuk 2.5, patut 3.5, cikgu kena break sekejap. Kesian pasal dia orang tegur sebab kesian kat peserta tu. Alright, lepas tu cinematic look 24 frame. Terima kasih, good. Cikgu dulu saya dah guna Sony HD7. Kamera tu guna mini DV. Yes, okay, good. Ini. Lepas tu ada beza kualiti rakaman mini DV dengan memory card. Sebab ada yang cakap kualiti rakaman tape lebih baik. Okay, good. Ada yang cakap. Ni soalan dia, tak apa Ada yang cakap guna card dengan tape. Tapi dia kata tape lagi bagus. Jahanam. Tape, zaman tape semua format SD, standard definition 720 kali dengan 526. Saiz dia kecil. Bila guna SD card, kamera yang dah ada SD card, boleh dikatakan kamera tu dah touch about tentang HD. Walaupun ada certain kamera dia bagi dua. Satu dia bagi card tape, satu dia bagi card. Lepas tu dia kata, tape yang lagi bagus sebenarnya. Ada dua cara. Satu, tape ini dia menggunakan magnetic field. So dari segi tape ni. So kalau tape ni yang ini mini DV. Ini mini DV. Ini mini DV yang broadcast. Mahal. Dia lebih high end quality nak compare mini DV yang biasa harga RM12 lebih. Itu jawapan dia Okey, mungkin kawan tu sebut betul, tetapi mini DV ataupun tape yang mahal, yang broadcast, standard untuk broadcast lain. Okey, dan harga ni pun lebih kurang dekat RM300 lah.
untuk satu tip. Tapi tak usah ambil tahu dah. Dah zaman ni dah tak ada lagi dah. Dah get out. Zaman tu sudah dah berkubur. Okey, dah habis dah. Zaman ni dah habis dah. Zaman filem je masih ada. Zaman tape kad ni semua dah masuk museum. Dah, jangan tanya lagi. Ni zaman tua Cikgu Syarif ni. Alright, so bila kita pergi kepada editing, kita dah mula dah bermain dari segi soalan Cik Zul tadi. Bila kita dah simpan dalam hard disk, macam mana kita nak protection? Mampukah nak beli edit share? Nak beli storage yang betul-betul nak protection for the video kita? Sebab external hard disk yang kita gunakan, dia sampai satu tahap dia mudah akan corruption. Dia memang akan crack ataupun dia akan jam. So bila dia jam, kita dah tak boleh transfer keluar lagi dah. Dan hard disk pula sekarang ni berubah. Daripada kita punya apa kita panggil, dulu kita guna Firewire. Lepas Firewire kita gunakan 2.0. Sekarang ni kita dah guna 3.0. Sampai satu masa player yang kita nak main balik, dia memerlukan semua 3.0 ke atas. So yang 2.0 dah tak boleh lagi dah. So maksud tak boleh, dah tak boleh buka lah Cik Zul. So tanya Cikgu Syarif, sejauh mana kita boleh protect video kita? Tak ada pilihan. So kita akan mati juga dengan teknologi ni. Right. Okay, so dulu okay, good. Cikgu ada tip tak kalau nak buat filem pendek? Cikgu ada tip tak kalau nak buat filem pendek guna phone? Oh, okay, boleh, banyak. Cikgu cerita sikit tentang filem teknologi 3D yang hasilnya kita kena gunakan gear VR. Apa ni, macam mana dia orang hasilkan. Okay. Okay, tak apa. Kita perlahan-lahan terrelax balik sekejap. Soalan ni pun agak canggih-canggih juga dan jam otak ni. Sian juga. Okay, tak apa. Sebenarnya simple je. Bila kita dah bermain dengan phone pula, kita dah habis dah. Zaman kita dah sampai ke phone. Phone ni dah bagus sangat. Jangan fikir pasal perlu ada kamera DSLR yang besar, perlu ada kamera video yang besar, barulah kita boleh bermain, nak buat short film, nak edit video montage, nak buat travelog. Sebab kalau you all tengok video yang cikgu punya dalam channel Cikgu Syarif tu, semua by phone. Maksud dia kualiti dia tu. Kalau tapi Cikgu Syarif ni ramai orang kata, oh kalau cikgu dia lain, dia punya kamera semua besar-besar, dia punya kamera semua bagus-bagus, tapi yang dia pakai handphone aja. Faham Right. Okay, so maksud dia, soalan dia, dia cerita dia, kamera ni, handphone ni device. Device ni pula kalau kita tak nak bagi dia bergegar, apa kita patut pasang? Kita letak gimbal. Esok cikgu bawa ingatkan. Gimbal. So bila dah letak gimbal, dia tak bergegar. So dari segi frame dia dah cukup dah, sebab 1920x720. Dah tak ada isu. Dan kamera ni pula apa yang patut kita buat? Kita hanya nak tekan record, nak stop record. Dah. Yang nak jadikan short film tu adalah acting di dalam dia, lepas tu dari segi sinematografi dia, lepas tu moving dia. So handphone tak ada isu. Mic pula cikgu, oh mic senang. Hari ni bila semua orang dah mampu membeli dengan online dan tak ada kerja lain, dia kerja membeli je dalam online. Sebab zaman PKP ni semua orang mampu untuk shopping. Semua shopping dalam online. Seminggu nak paling satu. Minggu depan, minggu ni baru beli. Orang rumah bising ni. Okey, tunggu jap. Masuk minggu depan beli lagi. Guna dah. Sebab nak keluar tak boleh. Biasa. Lepas tu pula air sinar pula masuk. Bila air sinar pula masuk, bersinar-sinar lah semua benda nak dibelinya. Tak ada masalah. Shooting apa saja boleh menggunakan sebab dia dah kamera dia. Lepas tu yang kedua soalan tadi, boleh tak cikgu saya nak guna handphone? Handphone saya yang murah ni. Boleh. Boleh. Kenapa cikgu kata boleh? Sebab bila kita masuk dalam editing nanti, kita boleh buat color grading. Kita boleh gradekan balik. Kalau sound kita tak cukup kuat,
kita boleh increase sound masa dekat editing. So, ya. Boleh? Okey, sekarang kita bagi info, kita dah ada 4K dengan 8K kan? Okey, kalau contoh kita gunakan ambil video dalam 4K, boleh ke kita editasi dia masuk ke editing punya software? Good soalan cepu emas. Kita beli handphone kalau boleh semua nak cari yang ada 4K. Nak cari yang ada 8K. Nak lawan dengan Korea. Kalau duk tengok yang petang-petang cerita dia tu, dia dah keluarkan 7K. Kita nak lawan ni. Bagus. Bagus. Bila kita beli dah sampai 8K, kenapa kita tak pakai dengan 8K? Betul Cik Zul Betul kawan-kawan? Kalau kita punya handphone dah boleh record dengan 8K, kenapa kita tak guna? Betul. Shoot lah. Balik saya lagi Jahannam. Sebab laptop kita tak support. Faham betul-betul. Kalau kita shoot dengan 8K, laptop kita pun kena survive untuk 8K. Walaupun kita shoot dengan size handphone. Yang penting format apa kita guna, size apa kita guna. Bila kita balik download, still bahan itu besar. Laptop ini dibuat dengan 8K dan screen, kalau kita panggil capture card lah, alright? Sorry, kita panggil graphic card. Graphic card dia boleh support dah untuk yang kita record dengan 8K, kita playback balik. Okey, cantik. Betul. Tetapi laptop kita adakah 8K? Right. Okey, itu mengenai handphone. Kalau contoh sekarang untuk macam kita nak ambil video daripada udara kan, gunakan UAV kan. Betul. Kebanyakan semua pakai 4K. Itu macam mana pula? Okey, sama aja. Kita ada drone. Kita set 4K. Right, good. So bila kita turun 4K tu, kita masuk dalam laptop yang memang tak support kepada 4K, memang tak boleh lah. Saya tak boleh support pada 4K, memang tak boleh lah. Right. Jadi bila tak boleh, so maksud dia laptop tadi kena support. Tak boleh, tak boleh. Jangan. Kalau kita dah bermula daripada kepala kereta api tu dengan 4K, ekor kereta api kita juga kena 4K. Jangan 4K di kepala saja, lajunya 4K di depan, yang belakang roda pun masih bergegar begini je nak ikut 4K tu. Last sekali 4K tu saja yang pergi. Maksudnya yang belakang tak boleh buat apa, putus relay habis. Sebab bahan tu dah 4K, tapi Cik Zul boleh edit dengan 2K. Boleh, tapi masalahnya bahan yang 4K tu masuk dalam komputer Cik Zul, bahan itu tak mau bergerak. Dia jadi begini sebab bahan itu besar. Dah confirm lah. Okey, kalau nak masuk juga nak buat macam mana? Kena tukar lah. Jadi 1920 semua SD lah. Masuk any video converter, convert dulu, jadikan size dia 1920 kecil, baru masuk live editing. Selesai masalah. Tapi resolution tu macam mana? Dia akan jadi reduce ke atau sama juga? Reduce. Reduce lah. Sebab bila kita dah buat, kita dah convert, bila kita dah convert, ingat lah bila kita dah convert, dah jadi MOV, MOV dah tukar size dah. Kita dah downgrade dah size tu. Kualiti dia pun sedikit memang drop. Memang drop, totally drop. Jangan assume that yang drone tadi tu punya kualiti high end, tapi masa kat editing kita nak sama juga. The actual mata kasar memang tak nampak, tetapi kualiti tu memang drop. Ya, betul. Okay, right. So soalan dia sekarang ni, kita tengok soalan ada yang tanya pasal click mic. Okay, good. Mic apa yang cikgu guna untuk phone? Right. So banyak kalau katakan click mic untuk phone, right. Dekat tangan cikgu ni pun ada juga. Bila kita nak shooting, kita tak boleh mengharapkan mikrofon yang ada di phone ni untuk dapatkan kuat, untuk dapatkan jelas, right. So kita tak boleh mengharapkan, takkan bila kita shooting close up, nak bagi sound tu kuat guna handphone, cakap dekat. Hello cikgu, sekarang ni kita tengah berada
Mana boleh macam ni? Shooting nampak biji mata lah tuan-tuan kan? Ada ke pula orang shooting sebab sound kan nak kuat? Right. No, kita should be pasangkan device yang support untuk handphone. Contoh, device yang support untuk handphone ni sebenarnya ini salah satu. Okay? Right, ini clip mic. So dari segi clip mic, then kita perlu tahu tentang mini jack 3.5 mm. Right. So ini penting. So bila kita dah ada benda yang ini dan kita boleh masuk di handphone, then sound itu akan berubah. Nampak tak? So bila kita dah masuk, sound dia akan berubah. So kita dah record di sini. Kalau kita ke kabel kita ni panjang, kita dah boleh bawa pergi kepada pelakon itu. Sebab ini sekarang ni kita just patut beli konektor yang panjang, sambung di sini. Waktu kita record di sini, contoh sekejap cikgu buka the camera. Right. So maksud dia bila kita dah record di sini, sekurang-kurangnya mic yang kita hantar tu dia record di sana. Barulah sound tu jelas. Gunakanlah clip mic, gunakanlah apa sahaja jenis mikrofon yang ada. Baru selamat sebenarnya. Jangan gunakan, semua nak gunakan sound. Kalau duduk dah 0.5 kilometer, that's why sound tu bunyi macam jauh. Tapi cikgu kata kalau nak lagi kuat kena dekat. Memanglah kalau dekat macam ni nak nampak apa cikgu? Nampak biji mata je lah kan? Alright, so gunakanlah clip mic, macam-macam lagi. Kalau nak yang bagus, yang tak bagus, boya ada. So banyak lagi. Adios green screen, ada green screen tak? Okay, good. Tunjuk green screen kat sebelah. Pen ni je. Okay. Sebenarnya tu soalan dia, semua akan masuk nanti. Saja cikgu hari ni tak nak terus mengajar sebab bila dah start buka software, dah biasa sangat dah. Bila dah pandai sikit, dia lupa cikgu Syarif. Okay, tengok. Kita go to the green screen. Nampak tak green screen kat situ? Right. So, cikgu berada lah green screen. So, nanti kita tukar. Kita tukar Maya ni. Adios ada chroma key. Don't worry. Tak ada masalah sebenarnya. Adios dah ada chroma key. So, jangan bimbang dari segi green screen apa semua. Walaupun ada sedikit bayang, ada sedikit shadow ni, semua dia boleh dibuang, dipotong sebenarnya. Oh, ni bulu ni. Okey. So bulu ni tujuan dia dah apa? Okey, kita ada dipanggil windshield. Apa tujuan bulu ni sebenarnya? Dipanggil windshield. Ramai orang yang ni buat apa? Si Arnab ni. Kan? Sebenarnya mikrofon dah ada, right? Ada windshield. So windshield ni tujuan dia bila kita guna, so dia tak ada popping. Bila angin ataupun udara ataupun di tepi laut yang kuat, dia akan datang and hilang. Dia tepiskan popping. Popping tu maksud dia bila angin tu kuat, dia langgar di handphone, dia akan jadi bunyi pop 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 pop. So bila dia masuk dalam bentuk windshield ni, right? So dia takkan meletup. So angin tu jadi lembut, ditapis. Kalau macam suara cikgu sendiri, dia ada popping. Pop, 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 pop. Kuat. So, oleh kerana windshield ni, dia akan cut off the noise popping itu. Itu sebenarnya. Maksudnya peralatan tu memang dia pernah guna dulu pada zaman-zaman shooting dulu kan? Zaman-zaman... Ini dah memang, ini daripada zaman BBC London lagi. Memang zaman BBC London, zaman P. Ramlee, zaman Arwah Haji Samsudin dan zaman-zaman hari ni, semua orang shooting sebab benda ni direka khas kerana untuk menghalangkan angin, untuk mengelakkan daripada peak sound yang tinggi, popping, angin yang ditiup. Sebab mikrofon yang kita tengok sekarang ni ada dua. Dia boleh daripada directional dan dari segi omni, kiri kanan. So maksud dia boleh pick up dari segi posisi. Kalau kita letak macam ni, letak macam ni, baru clean sound. Sebab tu ada ramai yang call cikgu masa dekat editing. Saya pergi shoot dekat air terjun, dekat waterfall. Kadang-kadang bunyi waterfall, air tu lebih kuat daripada dialog orang. Tapi clip mic pakai cikgu, clip mic saya pakai dekat sini. Tapi bunyi waterfall tu lagi kuat. Sebab ada clip mic yang dia record sekali dengan ambience. Maksud dia peak yang di luar tu lagi kuat.
So kena faham ni, mikrofon juga ada berbagai jenis lah sebenarnya, insyaAllah. Okay, so yang penting masa buat editing, sound mesti clear. Nanti kita increasekan sound dekat editing. Okay, right. Ada soalan lagi? Masuk balik studio. Masuk balik studio. Okay, so tak apa, sikit-sikit kita bantu dari segi ni. Ada soalan yang lain? Okay, green screen dah ada, kena sedar dirilah. Mic apa cikgu guna untuk phone? Right, mic untuk phone macam biasalah. Dia gini, simple aja. Cikgu pasal satu benda je. Orang kita sekarang ni, dia kata, alah mic sekarang dah murah dah, pergi beli je. Betul? Ada yang RM10, ada RM7.5 pun ada yang RM30. Tapi kenapa kau beli sampai mic yang harga 100 lebih tu? Right. So sebenarnya dari segi sensitivity mic itu sendiri, pick up mic itu sendiri. Contoh macam contoh dengar sekarang ni Cikgu Syarif pakai clip mic. Right. Sound dia. Kenapa sound dia to be clean? Sebab yang cikgu guna sekarang ni adalah AKG Phantom clip mic. AKG Phantom clip mic ni sendiri pun harga lebih kurang dalam berapa baru ni di? $200. Dolar 200 kat $300. Ni, benda besi ni aja. Right? Benda besi ni saja harga lebih kurang $200. $300 ringgit. Dolar bila convert dalam bentuk ringgit 600, 700. That's why. So dia tak pick up dari segi ambient the sound, dia tak ambil dari segi bunyi aircon, right? So kita tengok dari segi jap. Okay, good. So inilah salah tu, tak apa. Tak nampak jelas pun tak apa. So maksud dia penting sensitivity sound ni dia memang pick up dari segi apa sound tu saja. Dia tak ambil pun bunyi aircon apa semua. Kalau setengah mikrofon, kalau kita pergi syuting, kadang-kadang dia bunyi angin tu lebih daripada dialog. Ataupun bila kita masuk ke pejabat pengarah, kita nak interview dia, bunyi aircon tu lagi kuat. So maknanya dalam video, audio penting sebenarnya dalam kerja-kerja editing. Right. Okay, good. So tak ada soalan yang lain? Ada lagi soalan? Okay, jawapan dia, editing ni kita hanya boleh repair 5% saja daripada raw material. Maksud cikgu, sound mana yang kita dah record, dah peak ambient tu lebih tinggi daripada dialog, daripada speech. Bila kita balik kepada studio, maksudnya kita tak mampu nak pisahkan bunyi punya ambient tu, boleh tarik letak tepi, speech boleh tarik tak tepi, sebab dia dah mix. Memang tak boleh. Okay? Memang tak ada lagi software yang boleh pisahkan ambient sound dengan speech sound. Hanya boleh sekadar 5 atau 10%. Itu pun sound itu akan dah distort ataupun akan rosak. Maksud cikgu, nanti cikgu ajar macam mana kita masuk dekat equalize. Kita akan pergi kepada filter. So daripada filter tu kita turunkan dia punya ambience dan kita naikkan dia punya heat. Mungkin boleh guna kat situ nanti. Right? Okay, kita try. Try Bala, don't worry. Good. Tapi bagus Bala, sebab sekali you make mistake there, maknanya you is already tak nak lagi rasa buat benda yang salah. Tapi sayanglah, bahan tu dah ada masalah kan? Okay, right. Sebenarnya bila kita ada mikrofon ini, salah satu dia kita kena faham. Kita kena faham maksud dia arah angin tu daripada mana. Waktu kita shoot tu arah angin. Kalau arah angin itu datang daripada sini, terus kita dalam keadaan begini, kita tengah interview dia. So arah angin daripada belakang, so angin itu akan direct kepada mikrofon kita. So kita kena adjust the subject tu supaya arah angin datang daripada belakang kita ni. So dia akan pergi ke sana. Dia bukan akan langgar kepada mikrofon kita. Itu sebenarnya. Yang kedua, kalau dah tak ada sangat mikrofon, tak ada sangat clip mic, tak ada sangat apa benda, apa yang patut dibuat ialah guna handphone juga untuk syuting, tapi nak dialog sebab handphone tu jauh.
Betul? Tak sampai. Pinjam handphone kawan, buka dalam tu ada recorder kan? Ada recorder kan? So tekan record, lepas dah tekan record, masuk dalam poket dia. Masuk dalam poket dia, masuk dalam blazer dia. So dia bila dia bercakap di record by this is a recorder. Kamera tadi dia record dari segi image, sound memang jauh. Bila balik dekat editing, baru kita panggil, kita merit print, kita joinkan dialog yang direcord dengan visual yang mulut dia bercakap. Ya. Dia sebenarnya tu tekan jawab. Cikgu Syarif pun buat 3-4 kali baru ni masa Cikgu Syarif buat travel jelajah Melaya. Sebab satu, bila kita pasang clip mic pakai wireless, dia berjalan sikit crack. So macam mana ni? Dia pula duduk atas bangunan tu. Kononnya nak tunjuk bangunan tu jauh, kameraman duduk di bawah. Tapi takkan nak tarik kabel sampai lebih kurang dekat 30 meter. So kita ambil recorder, tekan recorder, letakkan dalam poket dia, dalam baju jaket yang dia guna. Right? So dia berjalan ni macam biasa. Cakap lah. So maksud dia mikrofon ini record dialog dia. Bila sampai ke editing, kita ambil visual A, ambil audio A, dikawinkan bagi sama frame. Saya. Bila dah ngam, dah selesai masalah. Okay. Alright. So guna handphone, tak ada masalah. So bukan isu lagi sebenarnya. Banyak benda yang kita boleh DIY, right? Okay, so bila buat editing ni, kita dah start. Okay, soalan cikgu sikit berapa ramai lagi yang tak boleh? Siapa yang nak gunakan